Ini bersabit manifesto dan khasnya menumpu kepada persoalan lebuh raya, penghapusan tol lebuh raya. Manifesto Datuk Seri Najib UMNO Barisan Nasional ternyata tidak menangani masalah-masalah pokok ekonomi dan tidak langsung mahu melakukan penstrukturan semula ekonomi bagi menangani isu monopoli dan pengherutan pasaran. Manifesto UBN yang bersifat jangka pendek, short termist, nyata bertujuan memancing pengundi pelbagai segmen pengundi. Sidang akhbar saya ini menumpu tentang hal cabaran pembelian semula lebuh raya dan penghapusan tol lebuh raya yang diluncurkan, yang dicanangkan, yang dicadangkan oleh Manifesto Pakatan Harapan Rakyat. Manifesto Najib tidak mampu menciplak tawaran Pakatan Rakyat. Banyak benda yang diciplak, tapi hal ini dia tidak boleh. Manifesto menepati janji mengisi harapan Najib gagal menangani lebuh raya bertol. Bahkan sebaliknya meletakkan tawaran-tawaran yang samar dan sengaja tidak mahu menjelaskan perincian angka dan tempoh. Pentadbiran Najib UBN sudah memang sebati dengan sistem patronage dan monopoli yang memperkayakan suku Sakat, yang berakhir dengan kekayaan dibolut oleh segelintir elit bisnes yang mempunyai hubungan intim dengan pihak penguasa politik dan pemerintah. Sebab itu Manifesto Najib UBN tidak boleh mengumumkan penghapusan monopoli, oligopoli dan kartel atas beras, gula, baja, simen, besi keluli, daging lembu, TV berbayar, Astro dan lain-lain. Inilah kemungkaran ekonomi dan tata kelola yang khianat dan mengkesampingkan kepentingan rakyat teramai sementara memberi keuntungan lumayan kepada kroni. Manifesto Najib juga gagal menciplak penghapusan bayaran tol dengan cara kerajaan mengambil kembali pemilikan lebuh raya seperti dicadangkan Manifesto Pakatan Harapan Rakyat. Sebaliknya, Najib hanya mengulangi pengumuman tidak menaikkan tol sehingga 2016. Persoalannya, kenapa sehingga 2016 saja moratorium itu? Kenapa selepas 2016 kadar tol akan terus meningkat kepada kadar 5% setiap tahun, setiap 3 tahun sehingga 2037? Kenapa? Nyata Najib tidak punya komitmen untuk menurunkan kos saraan hidup rakyat. Kos pengangkutan adalah kos sumbangan besar yang mengesan kos-kos barang-barangan ataupun goods and services, mengesan kos barang-barangan keperluan dan perkhidmatan dalam bakul indeks harga pengguna or the basket of CPI, Consumer Price Index. Antaranya adalah contribution bahan contribution pengangkutan, itu adalah satu that runs in all goods and services. Kalau benar dia mahu menurunkan kos saraan hidup dengan pembayaran BRIM sehingga ke peringkat 1,200 sekeluarga atau RM100 setiap bulan, tetapi nyata bahawa pencetus kos saraan hidup sendiri, pencetus kos saraan hidup itu sendiri tidak mahu dirungkaikan. Ini yang menjadi pelik. Kenapa dia terus-terusan sedemikian? Lebih malang lagi, kerajaan Najib bercita-cita untuk meneruskan agenda penswastaan lebuh raya. Sebaliknya pula, dia mahu meneruskan agenda penswastaan itu sebagai kaedah pembinaan lebuh raya dan merangsang sektor pembinaan sekaligus. UBN bangga meletakkan lebuh raya Pantai Barat, West Coast Expressway dalam manifesto UBN yang pastinya akan mengenakan tol akhirnya. Walaupun isunya, tuan-tuan mungkin sedar, walaupun subsidi interest, ingat satu masa dahulu timbul isu subsidi interest kan, dia ambil 7%, lepas tu dia bayar balik, kerajaan bayar balik 4%, maka dia dikenakan hanya 3%. Walaupun isu itu yang hangat dibicarakan, lalu dia tarik balik, dia sudah withdraw, tuan-tuan mungkin terbaca dalam laporan The Edge dan sebagainya. Walaupun subsidi interest 4% telah dihapuskan setelah dilalui rundingan baru, projek ini masih tidak viable atau tidak berdaya saing dan kini
terpaksa diberi suntikan 2.2 bilion pinjaman mudah soft loan dengan kaedah faedah sebanyak 4%. Rakyat perlu tahu bahawa beberapa projek lebuh raya yang betul belum lagi diumumkan. In the pipeline, in the process. Ya, manifesto nampak memberi semua. Tapi pada hal yang penting, mereka tidak mahu rungkaikan. Ini isunya. Ini isu yang rakyat kena celik. Ya. Dan ianya hampir muktamad perjanjian-perjanjian konsensi. Contoh, antara Damansara Shah Alam di ASH dan South Ulu Klang Expressway SUKE, kedua-dua dimiliki Prolintas yang 100% dimiliki PNB, Permodalan Nasional Berhad. Yang lain ialah Kinrara Damansara dan Extension Duke. Tak nampak Najib UBN peka dengan kosaraan hidup rakyat, sehingga entiti milik kerajaan sendiri pun mahu berniaga dan menggunakan dan memberikan kontrak pembinaan kepada syarikat-syarikat kroni melalui runding langsung dan akhirnya mengenakan tol kepada rakyat. Sangat malang. Pakatan Rakyat sesuai dengan komitmen menurunkan kosaraan hidup bercadang menghapuskan tol. Pakatan Rakyat berjanji menghapuskan tol bermula dengan lebuh raya yang sudah pun mendapat pulangan modal, ya, berbanding dengan UBN yang hanya akan menurunkan tol secara berperingkat. Najib sangat takut untuk menyebut jumlah dan tempoh masa penguatkuasaannya. Jadi saya kira saya telah bacakan ringkas, tegas, padat, dan isunya adalah, saya ulangi, sementara manifesto UBN sangat mahu memberikan apa jua dalam 22 perkara lebih ada bersamaan dengan pemberian manifesto rakyat, Pakatan Rakyat, tetapi dalam hal merungkaikan, ya, perkara-perkara yang membawa kepada kenaikan kosaraan hidup, sikit pun tidak mahu ditangani dan sengaja dikesampingkan. Dan sebalik daripada itu, seperti yang saya telah tegaskan, mereka terus-terusan melakukan penswastaan dalam lebuh raya. Dan dus lebuh raya adalah sangat dipertikaikan viability-nya. Lalu dengan kata lain, mereka akan dikenakan compensation dan dalam perjanjian-perjanjian tol itu. Dan ini adalah perkara yang sangat malang. Kata setelah saya pun telah sebutkan tadi, penggunaan wang EPF, duit rakyat, ya, entiti kerajaan, tetapi akhirnya mengenakan tol ke atas rakyat dan membuat pulangan, ya, dalam apa itu tadi tu 10%, ya, kadar pulangan. Ya, kalau kita perhatikan, ini perkara yang nak saya sebutkan dahulu dan boleh saudara-saudara bangkitkan kemudian. Saya rasa ini noktah saya satu saja. Setiap satu hari saya nak fokus satu. Hari ini hal tol. Macam mana tol Pakatan cadang penghapusan tol dan beli balik, terutama lebuh raya yang sudah recoup balik capital, tetapi mereka senyap-senyap tunda dulu 2016, lepas tu naikkan 5% setiap 3 tahun dan buat lagi tol-tol, buat lagi lebuh raya yang telah pun dimuktamadkan. Perjanjian-perjanjian ini disepengapkan dahulu lepas daripada pilihan raya, lepas dia menang besok, seperti mana mungkin dia akan kenakan GST selepas menang, dia akan juga akan mengenakan lebuh raya bertol ini ketika rakyat sudah tidak punya apa-apa kuasa kerana telah mengangkat mereka sebagai kerajaan. Ini pendedahan yang saya nak buat pagi ini dan saya bertanggungjawab atas apa jua yang saya sebutkan. Terima kasih.